Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, sekarang cikgu akan bersiaran untuk tajuk fungsi dan fokus kita pada hari ini ialah tentang objek dan imej. Sebelum tu, cikgu nak para pelajar dan penonton klik subscribe dan like channel kelas EdMed Cikgu Sumiza. Okey, cuba kita tengok perkara asas yang perlu pelajar faham ialah tentang tajuk ini ialah bentuk fungsi. Okey. Sekarang kita kena kenal bentuk fungsi ini ialah bentuk gambar rajah anak panah. Okey, senang saja kita nak tahu gambar rajah anak panah bentuknya ialah bentuk ada anak panah. Dan kita perlu faham apakah maksud X dan Y di sini. Okey, nilai X dan nilai Y yang terdapat di dalam bulatan ni ialah mewakili nilai-nilai imej. Mewakili nilai-nilai objek. Okey, nilai-nilai objek yang ada iaitu 1. Okey, sini 1, 2, 3, 4 ni ialah objek. Okey, dan Y ni adalah imej. Okey, imej. Okey, ini bermakna bacaan kita objek 1, imej 3, objek 2, imej 5, objek 3, imejnya 7, objek 4, imejnya 9 dan seterusnya. Okey, sekarang kita kena tahu fungsi ini fungsi apa? Fungsi untuk siapa? Okey, fungsi ini adalah fungsi untuk F. Okey, ini adalah fungsi F. Okey, fungsi F. Okey, jadi kita kena faham F ni adalah fungsi di mana X adalah mewakili objek. Okey, mewakili objek dan ni adalah objek. Okey, ni objek. Dan 2X tambah 1 ni adalah imej. Okey, bagaimana kita nak tulis dalam bentuk fungsi? Okey, Fx, okey, X ni objek dalam kurungan adalah sama dengan imej 2X tambah 1. Okey, dan kita panggil juga ia Fx sama dengan 2X tambah 1 ni ialah notation. Kita punya notation ataupun tata tanda fungsi. Okey, notation ataupun tata tanda fungsi. Notation. Kita sebut juga tata tanda fungsi. Okey, apabila kita dah ada tata tanda fungsi, kita boleh masuk apa sahaja objek dan kita dapat hasilnya. Hasilnya ialah imej. Okey, sebagai contoh sebagai contoh cikgu ganti, katalah cikgu guna nombor 2 ni. 2 ni adalah objek. Okey, kita gantikan 2 ke dalam objek ni. 2 ni X. Okey, F 2 sama dengan, okey, apabila objek dah bertukar jadi 2, kita kena tukarlah 2 tambah 1. Jadi F 2 adalah sama dengan 2 darab 2, 4, 4 tambah 1, 5. Jadi imej dia 5. Okey, cuba kita perhatikan. Betul lah 5 kat sini. Okey, cuba kita masukkan nombor 4. Okey, cuba kita masukkan nombor 4 sebagai objek. Okey, kita masukkan nombor 4 sebagai objek, dia akan jadi F4. Okey, objek kita 4 sama dengan 2. Dekat X tu kita ganti dengan 4. 4 tambah 1. Okey, kira macam biasalah. 2 darab 4, 8. 8 tambah 1, 9. So, imej dia 9. Betul lah ni. Okey. Boleh faham itu kedudukan objek dan imej dalam gambar rajah anak panah dan juga dalam persamaan fungsi ini. Okey dah. Okey, sekarang cuba kita cuba menganalisis apa yang hasil yang kita dapat tadi, apa yang kita boleh belajar daripada sini. Okey, di sini kita cuba tengok Sini cuba kita tengok
Okey, di sini kita boleh buat satu kesimpulan bahawa nilai dalam kurungan ni, nombor yang ada dalam kurungan ni, kita boleh gelarkan dia adalah objek. Okey, objek. Dan nombor di luar ni, nombor di luar yang duduk seorang-seorang ni, kita panggil dia image. Okey, samalah yang ni. Ni objek, ni image. 9 ni adalah image. Okey, sebab apa? Sebab dalam soalan peperiksaan, dia boleh tanya je pelajar macam ni. Dia boleh tanya, cari nilai, contoh cikgu buat contoh. Dia boleh tanya macam ni, F katalah tak ada nombor kat sini. Okey? Tak ada nombor. Cikgu ambil nombor yang tak ada kat situ. Katalah nombor 10. Okey, F10. Sama dengan berapa? Dia boleh tanya macam tu. F10, macam mana kita nak buat? F10. Maknanya 10 ni kita kena ganti di X. Kita ganti F10 tu di X. Okey, sekejap cikgu padam dulu. Okey, katalah cikgu cuba buat soalan tu. Kita padam dulu yang ni. Okey, F10. Macam mana nak cari F10? 10 tak ada dalam gambar. Soalan boleh tanya. Okey, F10. Okey, F10. Sama dengan apa? Dia boleh tanya macam tu. Ataupun dia boleh tanya macam ni. F(X) sama dengan 10. Nampak macam sama tapi tak nampak macam serupa tapi tidak sama. Apakah watak untuk 10 di sini? 10 di sini adalah mewakili objek. Ya, objek. So kita kena ganti dekat X. 10 sini, ini 10 juga. Okey, ini 10 untuk siapa? 10 ni untuk image. Okey, cuba kita tengok macam mana nak tulis. Okey, kita tulis F10 adalah sama dengan, kita ganti saja 2 dekat X tu ganti dengan 10 tambah 1. Okey, jadi F10 adalah sama dengan 20, 21. Dah dapat. Maknanya kalau kita nak lukis, maknanya sini 10, sini kena jadi berapa? Sini kena jadi 21 lah. Dia punya image. Okey. Kalau macam ni pula. Apa maksud 10 tu? Objek ke image? 10 ni objek ke image? Okey, 10 yang sini adalah image. Betul, image. Jadi kita tak boleh gantilah dekat X sebab X ni adalah untuk objek sahaja yang boleh letak di sini. Jadi sekarang ni image kita 10. Jadi image kita nak letak kat mana? Image letak kat mana? Image kita kena letak di mana? Image kat mana? Image di luar ni. Image dia duduk sorang-sorang kat luar. Jadi 2X tambah 1, kita ambil fungsi ni. 2X tambah 1 samakan dengan 10. Cikgu, kenapa 10 tak boleh duduk dekat X ni? 10 dekat X ni untuk kes macam ni. Ni 10 ni adalah objek. Objek kita kena ganti dekat X. Ni objek. Objek. X ni mewakili objek. Jadi sekarang ni 10 ni wataknya adalah sebagai image. Tak bolehlah duduk dekat objek. Image tempatnya ialah di luar. Okey, dia kena duduk sorang-sorang kat luar. Jadi kita kira lah 2X sama dengan 10. 1 pindah sana jadi 9 kan. So X sama dengan 9/2. Okey, dapatlah nilai X. Nilai X tu nilai apa? X tu adalah objek. Betul. Okey, objek 9/2. Image-nya ialah 10. Macam itulah. Okey, seterusnya kita cuba tengok contoh soalan. Kita cuba tengok contoh soalan. Okey, contoh soalan. Contoh soalan ni cikgu ambil dekat buku teks tingkatan 4 KSSM. Okey, buku teks KSSM muka surat 10. Okay, senang aja soalan ni. Tengok soalan ni. Dia nampak senang tapi pelajar ramai lagi pelajar yang tak boleh jawab. Okey, cuba kita perhatikan.
kehendak soalan. Cari image bagi negatif 5, negatif 2 dan 1/2. Dia nak image. Okey, image. Dia nak image. Okey, image kat mana? Kat dalam ke kat luar? Image kat luar. Okey, jadi kita ambil fungsi yang diberi iaitu fungsi G. Okey, G X sama dengan, okey, G X sama dengan, okey, cikgu tukar color okey, cikgu ambil fungsi ni. Fungsi G X sama dengan X tambah 6 per okey, X tolak 1. Okey, ni ada pelajar tanya ni. X sama dengan tidak sama dengan 1 ni apa cikgu? Yang ni cikgu nanti cikgu bagi tahu untuk sesi lain Okey, ni untuk syarat X tidak boleh sama dengan 1 supaya di bawah pecahan ni dia tak boleh jadi kosong lah. Sebab dalam matematik apa-apa yang dibahagi dengan kosong, benda tu tidak tertarif, benda tidak logik. Okey? Nanti kita cuba cari-cari soalan yang ada kaitan dengan pecahan dan ada syarat macam ni. Senang je tu. Okey, cuba perhatikan di sini. Bermakna dalam fungsi G ni kita salin sampai sini je lah. Yang ni tak perlu ambil lah. Okey, itu tak perlu ambil. 3 tambah 6 per X tolak 1, kita gantikan cari image bagi negatif 5. Okey, jadi negatif 5, negatif 2, 1/2 ni siapa? Objek ke image? Dia suruh cari image. Dia suruh cari image, maknanya yang ni ialah objek lah kan. Okey, objek. Okey, objek duduk kat mana? Okey, objek kita perlu ganti di X. Okey, objek. Ini objek. Okey, ni adalah objek. Okey, mana lagi yang kita nampak nilai X? Ni X, objek. Bermakna kalaulah kita ambil negatif 5, okay, bermakna dia akan jadi G negatif 5 adalah sama dengan 3 tambah 6 per negatif 5 tolak 1. Gitu je. Dapat dah 1 markah tu. Okey, dapat 1 markah dalam SPM tu dah dapat 1 markah macam ni. Okey, jadi kita kira macam biasalah, boleh guna kalkulator. Okey, 3 tambah 6 negatif 6. Okay, G negatif 5 adalah sama dengan 3 tolak 1. Okay, jadi objek negatif 5, image-nya ialah 2. Okay, sama juga untuk negatif 2 dan 1/2. Okay, pelajar boleh cubalah. Okay, gantikan saja G negatif 2. Okay, kira dia akan jadi 3 tambah 6 per negatif 2 tolak 1. Okey. Dapat berapa Okey, boleh cuba kira Yang 1/2 tu G 1/2 sama dengan 3 tambah 6 per 1/2 tolak 1. Okey, boleh berapa? Okey, pelajar kira Okey, yang ni kita akan dapat jawapan 3 1 Yang ni 6 berapa dapat? Okey, kira Okey, gitulah. Diberi, okey, kita tengok soalan soalan B. Okey, sekarang ni pelajar kena faham di manakah kedudukan objek, di manakah kedudukan image. Soalan tu tanya objek ke, soalan tu tanya image ke, yang tu yang penting sekali. Okey, sekarang kita cuba tengok soalan B. Diberi image bagi B ialah 2B. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi B. Faham ke tak tu? Okey, pelajar kena baca 2-3 kali soalan tu baru kita faham kehendak dia. Okey, faham tak? Diberi image bagi B ialah 2B.
Cari nilai-nilai yang mungkin bagi B. Okey, saya padam dulu yang ni. Okey, sekarang ni cuba kita highlightkan mana objek. Mana objek? Mana image? Apa soalan nak? Okey, cari dulu objek dan image. Siapa objek? Siapa image? Diberi image bagi B ialah 2B. Mana satu image? Mana satu image? Diberi image bagi B ialah 2B. Inilah image. 2B ni adalah image. Image kat dalam ke kat luar? Image kat luar. Image di luar. B ni siapa? B ni adalah objek. Ini image. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi B. Nanti B tu kita akan jumpalah dalam persamaan nanti. Okey, yang penting sekali kita kena tahu di mana objek, di mana image nak letak kat mana. Okey, tulis persamaan ni, tulis fungsi G X, cikgu salin lagi, 3 tambah 6 per X tolak 1. Okey, mana objek tadi? Objek kita ialah B. Okey, objek kita ialah B. So, B ni kita kena ganti di mana? Di X. Okey, jadi awak nak tulis macam mana? Tulislah macam ni dulu. GB sama dengan 3 tambah 6 per B tolak 1. Habis cikgu, 2B ni nak tulis kat mana? Image kita kena tulis di luar. Ingat image kita kena tulis di luar. Kat mana luar tu? Luar sama dengan ni lah, sebelah sana. Tak kira lah sebelah kanan ke, sebelah kiri ke. Okay, jadi kita kena buat macam ni. 2B sama dengan 3 tambah 6 per B tolak 1. Ni kat luar lah ni. Dia luar, duduk seorang-seorang dia. Kalau awak tak selesa macam ni, awak boleh tulis 3 tambah 6 per B tolak 1 sama dengan 2B. Sama je. Yang ni sebelah kiri, yang ni sebelah kanan. Ni maksud dia duduk di luar, duduk seorang-seorang kat luar. Okay, boleh Okay, saya ambil satu je. Tak muat. Saya ambil yang ni. Okey. Okey, sambung Jadi kita sekarang nak cari B ni. B ada dalam ni, nanti kita kira. Okey, ni matematik biasa je ni. Samakan penyebut, pindah semua tu. Okey. Jadi 2B, cikgu nak pindah yang mana dulu ni? Pindah 3 dululah. B, 3 pindah jadi negatif. Okey, sama dengan 6 per B tolak 1. Okay, B tolak 1 ni dia satu family. So, apabila dia satu family, kita tak boleh pecahkan lah. Kena letaklah kurungan. Okay? Kalau letak kurungan, kalau kita pindah ke apa ke nanti, kita kena bawa semua. Okay? Macam ni kita nak pindah ke sini. Katalah cikgu nak darab ke sebelah kiri. So, cikgu kena bawa semua 2B tolak 3 ni satu family. Pindah yang ni pun kena bawa semua. Letak dalam kurungan. Kurungan tu penting. Okay, sekarang kita boleh darab macam biasa. Darab. Darab. Gitu je. Okay, 2B darab B. 2B kuasa 2. Negatif 2B. Negatif 3B. Positif 3 sama dengan 6. Okay, pindah. Susun. Kita dah nampak tu, dia dah ada kuasa 2. Kita dah nampak ada kuasa 2. Kita nampak ada... ni dah jadi bentuk apa tu? Bentuk kuadratik. Okey, cikgu tak muat. Cikgu nak pindah. Kita sambung kot ni Kita padam dulu ni. Okey. Dia jadi 2B kuasa 2. Cikgu salin je sebelah situ tu. Okey, saya salin je. Kalau kita negatif 2B, negatif 3B, tambah 3, tambah 6. Cikgu salin je. Tak buat apa-apa pun. Salin saja. Yang ni boleh kira. Negatif 2B tolak 3B, negatif 5B.
Okey, tambah 3 tolak 6. Cikgu pindah 6. Jadi negatif. 2B kuasa 2 tolak 5. B tolak 3 sama dengan 0. Dah jadi apa tu? Dah jadi kuadratik. Okey, senanglah kuadratik. Awak boleh tekan calculator saja. Tekan EQN. Kita akan dapat nilai B. Nilai B maknanya B tu ada lebih dari 1. Ada 2 lah. Biasa kuadratik kan kita akan tekan calculator tu dapat X1 berapa, X2 berapa kan. Tapi janganlah tulis X. Ni soalan kita kan B ni. Okey, jadi awak tulislah B sama dengan berapa. Satu lagi. B sama dengan berapa. Okey, berapa jawapan B? Okey, tekan calculator, dapatlah jawapan. Okey, senang je. Yang penting kena tahu kat mana objek, kat mana image. Yang darab semua tu biasalah matematik kan. Okey, next. Kita tengok soalan muka surat 31. Ni soalan TP3. Tahap penguasaan 3. Soalan ni berapa markah agak-agak ni? Soalan ni markah dia mungkin 3 macam tu lah. 3 markah je ni. Ni pattern soalan kertas 1. Okey, kita cuba perhatikan kat soalan ni dia bagi gambar rajah. Okay, gambar rajah ni awak kena faham, awak kena pandai, kena tahu apa watak-watak yang ada di dalam gambar itu. Okey, sebagai contoh, awak kena kenal ni siapa? 2 ni siapa? 17 ni siapa? Okey, kena tahu. Okey, jadi fungsi ni ialah fungsi F. Okey, betul. Fungsi F. Okey, bagaimana kita nak tulis? Okey, F. Mana objek? Objek dia X. Kurungan X sama dengan ini image. Okey, image HX tambah dengan K per X. Jadilah. Ni, dia dah bagi ni. Okey, sekarang kita kena tahu F2. F2. 2 ni adalah objek dan 17 ni adalah image. 3 adalah objek dan image-nya ialah 23. Tengok anak panah lah. Tengok arah anak panah. Okey. Anak panah dia boleh je lukis macam ni. Okey, dia boleh lukis macam ni. Okey, tak ada masalah. Okay. Jadi kalau awak jumpa soalan macam ni pun tak pelik lah. Benda tu sama je. Yang penting awak tahu arah anak panah ke mana. Okey, objeknya 2, image-nya 17, objeknya 3, image-nya 23. Sama je. Okey, sama sahaja. So awak kena ready dengan gambar-gambar yang pelik-pelik tu. Okey, sekarang ni kita dah ada fungsi, dah diberi fungsi. Cuma sekarang kita kena guna apa yang diberi untuk kita dapatkan nilai H dan nilai K. Okey, gunalah 2 ni guna dengan 17. Macam mana nak guna cikgu? Nak ganti kat mana 2? 2 ni objek kan? Objek. Objek kat dalam ke luar? Ya, kat dalam. Jadi objek dalam kita ganti. F, cikgu sambung sini Okay, F 2 sama dengan H, dekat X tu ganti 2 tambah dengan K. Ada lagi X, sebutir lagi tu. Bubuh 2. Okey, jadi F2 sama dengan 2H tambah dengan K per 2. Gitu. Lepas tu 17 nak letak mana ni? 17 ni adalah image. Image di luar. Kat luar duduk seorang-seorang dia. Kat luar ni lah. 17 sama dengan 2H tambah K per 2. Dah dapat satu persamaan. Okey. Dah dapat satu persamaan ni kita panggil persamaan pertama lah. Ya, dia biasanya kalau soalan macam ni ada 2 yang kita tidak ketahui, biasanya kita akan selesaikan dia menggunakan kaedah persamaan serentak. Okey? Persamaan serentak. Tak siap lagi, kita baru guna maklumat yang pertama. Okey, sekarang kita nak guna maklumat yang kedua. Objeknya 3, image-nya 23. Ulang proses yang sama. Ambil fungsi yang sama lah.
Okey, dia akan jadi F3 sama dengan H ganti 3 dx apa lagi? Tambah K per 3. 23 adalah image. Image kat mana? Kat luar. Okey, duduk seorang-seorang kat luar kat sini. Okey, ni dah nak masuk. Jadi gitu. Selesai masalah. Dah jadi persamaan yang kedua. Okey, dah dapat persamaan satu, dah dapat persamaan dua, nak buat apa? Kita akan gunakan kaedah pergantian ke, kaedah tekan kalkulator ke, apa-apa je lah kaedah. Okey, untuk menyelesaikan persamaan serentak. Okey, nak guna kaedah apa ni? Kaedah kalkulator lah, paling senang. Okey, dalam matematik tambah ni, kita tak tengok pun jalan kerja untuk jalan kerja persamaan serentak ni lah. Okey, jadi cikgu rasa tak salah lah kalau kita guna kalkulator. Okey, kalau tak nak guna kalkulator pun boleh kira. Okey, macam mana nak kira ni? Cikgu padam ya. Okey, ni kita padam dulu, tak cukup ruang ni. Okey, macam mana nak guna kalkulator? Kalkulator kita tunjuk lain kali lah. Okey, ni kita guna pergantian. Okey, macam mana nak gantikan dia? Okey, senang je. Awak letak H atau K. Wujudkan satu lagi persamaan yang ketiga. Okay, katalah cikgu ambil persamaan pertama. Okay, persamaan pertama tu cikgu biarkan K sebagai ungkap K dalam sebutan H. Okay, dia akan jadi 17. Saya salin soalan persamaan yang pertama. Okay, ni kita pindah lah. Dua ni kan kita pindah. Dia dua ni adalah bahagi. So kita kena bahagi, kita kena darab dengan jiran-jiran sebelahnya. Okey, dia akan jadi 17 darab 2 34 sama dengan 4H tambah K. Okey, 34 tolak 4H sama dengan K. Kita nak biarkan kita ungkapkan K dalam sebutan H. Atau bahasa senangnya, tinggal K seorang-seorang. Ni dah jadi persamaan ketiga. Okay, kita dah dapat persamaan ketiga tadi. Kita gantilah K ni di persamaan kedua. Kita nampak K je. Kat sini kita nampak K. K nampak K kan? Ganti je lah benda ni. Masuk je dalam ni. Gitu. Okay. Ganti saja. Okay, dia akan jadi 23 sama dengan 3H tambah dekat K tu ganti 34 tolak 4H per 3. Okay, kat sini awak akan dapat nilai H. Dapatlah nilai H berapa-berapa. Okay, dah dapat nilai H, awak gantilah saja H tu kat mana-mana. Awak nak ganti kat sini boleh, nak ganti kat sini boleh, nak ganti yang ni pun boleh. Okay, dah kita ganti mana-mana mana-mana sahaja awak ganti nilai H. Lastly awak akan dapatlah nilai K. Kan? Senang je. Okey. Image, soalan B. Image bagi 6 di bawah pemetaan ini. Image bagi 6 di bawah pemetaan ini. Image bagi 6. 6 ni apa? 6 ni siapa? Objek ke image? Okey, 6 adalah objek lah. Sebab soalan ni tanya image. Cari image. Okey, cari image. Maknanya sekarang image tak ada. 6 tu adalah objek. So, kalau 6 tu adalah objek, macam mana kita nak dapatkan image bagi 6 di bawah pemetaan ini? Okey, cikgu padam dulu. Sekejap saya padam. Macam mana nak bagi padam? Cepat sikit. Okey, padam. Okey, yang ni awak kena kira, awak kena pastikan dapat nilai H dan nilai K. Kalau tak dapat nilai H dan nilai K, kita tak dapat jawab soalan kedua ni. Okey, nilai H dan nilai K ialah, okay, sekarang ni
kita kena dapatkan dulu nilai H dan nilai K. Berapa tadi awak kira? Dapat tak? Okey, soalan B. Okay, image bagi 6. Okay, jadi kita kena faham sekarang ni soalan nak kita cari image. Ini soalan. 6 ni adalah objek. Okey, jadi kita ambil soalan ni, 6 ni adalah objek. Okey, apabila 6 objek, maka di mana kedudukannya? Objek 6 dekat X ya. F6 sama dengan H6 tambah dengan K/6. Tadi kan kita dah jawab soalan A. Soalan A nilai H dan nilai K-nya ialah apa? Nilai H dan nilai K. Kira dulu tadi. Okey, nilai H ialah 7. Okey, kalau awak kira soalan A tadi, nilai H 7, nilai K ialah 6. Okey, ganti je. Kita guna F6 adalah sama dengan 7 darab 6 tambah dengan 6 darab 6. 7 darab 6 tambah 1. 7 darab 6, 42. 42 tambah 1, 43. Itu saja untuk soalan yang ni. Okey. Okay, seterusnya kita cuba tengok soalan muka surat 31 buku teks. Okey, ini soalan level 2. Okey, TP2. Okey, gambar rajah anak panah di sebelah menunjukkan suatu fungsi H. Okey, betul. Fungsi H kat sini. Nyatakan nilai M. Kat sini M. Ni M. Okey, kita kena tahu M di mana. Okey, senang je ni. Macam mana kita nak tahu nilai M? Okey, sekarang ni kita kena faham pola nombor di antara objek dan image yang diberi kepada kita. Okey, katalah kita tengok di sini ya. Objek 4, image 15. Objek 2, image 3. Objek negatif 2, image 3 sama. So dia tanya M. Okey, jadi di sini kita kena kreatif sikit. Kita kena kreatif dan kita kena faham pola nombor, keadaan perubahan nombor antara objek ke image. Okey, 4 jadi 15. Macam mana boleh 4 jadi 15? Okey. Okey, adakah dia tambah 11? Tak. Okey, kalau tambah 11, 2 tambah 11 tak jadi pun 13 kat sini jadi 3 je. Tak boleh tambah. Okey, cuba lagi. 4 nak jadi 15. 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 berapa? 4 kuasa 2 berapa? 4 kuasa 2 16 kan? Nak jadikan dia 15? Tolak 1 kan? Tolak 1. Okey, jadi 4 kuasa 2 tolak 1 jadi 15. Okey, apa yang kita boleh simpulkan di sini? Cuba tengok 2. 2 kuasa 2? 2 kuasa 2, 4. 4 nak bagi 3? Tolak 1. Tolak 1. Negatif 2. Negatif 2 kuasa 2, 4. 4 nak jadi 3, tolak 1. Okey, di sini kita dah boleh buat satu kesimpulan bahawa objek ni dikuasakan dengan 2, image objek dikuasa dengan 2 dan tolak 1. Itu apa tu? Itu notationnya, tata tanda fungsi. Bagaimana kita nak tulis dalam ayat matematik? Okey, katalah ni fungsi H ya. Okay, H X adalah sama dengan X kuasa 2 tolak 1. Cubalah kita test. Cuba masukkan 4 tadi. 4 kuasa 2, 16. 16 tolak 1, 15. Image dia 15. Betul lah. Okay, cuba 2. 2 kuasa 2, 4. 4 tolak 1, 3. Betul?
Negatif 2 kuasa 2, 4. 4 tolak 1, 3. Betul. So inilah kita punya notation. Okey, ataupun tata tanda fungsi. Oh, sebenarnya kita dah jawab dah soalan B lah. Okey, sekarang cari nilai M. Cari nilai M. M kat mana? M kat sini. Objeknya berapa? Objeknya 6. Jadi, 6 kuasa 2. Okey, H6 adalah sama dengan 6 kuasa 2 tolak 1. H6 sama dengan 36 tolak 1, 35. Oleh sebab itu, M ialah 35. Kan? Objek 6, image dia M. Jadi objek 6, image-nya ialah 35. So soalan minta M. Kita tak boleh tinggal jawapan dalam bentuk macam ni. Kita kena meraihkan soalan, dia nak M. Okay, jadi M kita ni tempat ganti untuk M ialah 35. Ni baru dapat markah. Okay, ni soalan A. Tak ada masalah nak jawab soalan B dulu. Okay, dalam kertas 1, kita tak kisah. Yang penting kita kena jawab dalam ruang jawapan yang disediakan. Okay. Okay, jadi cikgu berhenti dulu sampai sini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk soalan-soalan seterusnya. Jangan lupa subscribe dan like cikgu punya channel. Kelas Ednet Cikgu Sumiza. Bye-bye. Assalamualaikum.